lepas saya telah menjalankan rakaman video. Saya berasa amat bersyukur kerana sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Antara kekuatan yang dapat saya kenal pasti dalam pengajaran saya adalah seperti berikut. Yang pertama, penyampaian pelajaran dengan menggunakan media elektronik iaitu VCD dan teknik nyanyian telah menarik perhatian murid-murid untuk belajar. Mereka berasa seronok melihat video tersebut. Semasa saya menyoal, murid-murid dapat memberikan respon dengan baik. Ini adalah kerana saya memulakan pengajaran dengan nyanyian lagu dan soalan yang saya tanya berdasarkan kepada lagu yang dinyanyi, sejajar dengan tahap keupayaan mereka. Soalan yang mudah difahami oleh murid dan berlandaskan pengetahuan sedia ada mereka tentang haiwan yang telah mereka sebutkan. Contohnya, pernahkah awak lihat burung? Di manakah awak nampak burung? Dan sebagainya. Yang kedua, pengajaran saya berpusatkan murid. Murid-murid cergas mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang telah saya rancang. Misalnya, semasa bersoal jawab, murid-murid memberi respon yang baik. Begitu juga dengan aktiviti kumpulan mencantum puzzle. Saya dapat melihat kerjasama dan saling berinteraksi di antara murid-murid. Dan semasa aktiviti mencari perkataan tersembunyi word search, saya berasa gembira melihat penglihatan aktif murid-murid di mana semua murid-murid berebut-rebut mengangkat tangan hendak membulatkan jawapan pada lembaran word search yang saya tampal di atas papan putih. Yang ketiga, saya kerap menggunakan pengukuhan positif, iaitu pengukuhan secara lisan seperti perkataan bagus dan gerak isyarat positif seperti bertepuk tangan untuk murid-murid yang dapat menjawab dengan tepat. Dengan ini, saya percaya memotivasi mereka terus aktif dan bersemangat untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran saya. Selain itu, murid-murid berasa berjaya dan dihargai apabila mendapat pengukuhan positif daripada saya. Yang keempat, arahan yang diberikan oleh saya jelas. Murid-murid dapat memahami kehendak saya dan tahu bagaimana menjalankan aktiviti tanpa melakukan kesilapan. Seperti murid-murid dapat mencantum puzzle dan menulis nama haiwan yang dicantumkan itu dengan tepat. Murid-murid juga dapat mencari perkataan tersembunyi word search dengan betul. Yang kelima, kelantangan suara saya dapat menarik perhatian murid-murid supaya fokus kepada isi pelajaran. Apabila saya menyoal mereka, mereka dapat dengar dengan jelas. Apabila murid-murid kurang memberikan tumpuan kepada pengajaran saya akan mengulangi pertanyaan saya supaya mereka peka dengan apa aktiviti yang sedang saya lakukan. Yang keenam, bahan pantu mengajar yang saya gunakan sesuai dengan tahap keupayaan murid-murid seperti lagu kanak-kanak Pak Mamat Ada Kebun yang biasa mereka dengar dan nyanyi. Puzzle yang mudah dicantum dan word search yang mudah dicari dapat memberi kepuasan kepada mereka apabila mereka berjaya melakukannya. Bahan-bahan tersebut menarik dan berwarna-warni dapat merangsang penglihatan mereka. Selain itu, bahan bantu mengajar ini dapat mempercepatkan penangkapan konsep murid-murid seperti lagu yang dipertuntunkan. Semua ini dapat menarik perhatian murid-murid supaya terus aktif dalam pembelajaran dan tidak berasa bosan. Yang ketujuh, pemantauan kelas. Semasa murid-murid menjalankan aktiviti, saya berjalan dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain untuk memantau sama ada murid-murid boleh menjalankan tugasan yang diberi atau tidak dan memberikan bimbingan kepada mereka yang lemah. Saya juga menyemak kerja murid yang lain dan memberi pengiktirafan kepada mereka yang boleh buat dengan betul. Dengan bimbingan dan pengiktirafan daripada saya, murid-murid akan menjadi lebih aktif dan yakin untuk melibatkan diri dalam aktiviti. Saya berasa faktor-faktor di atas telah membawa kepada pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran yang saya rancangkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang saya kesan. Antaranya ialah kelemahan yang paling ketara saya ialah tidak dapat mengingat nama murid-murid. Saya tersilap menyebut nama murid-murid seperti murid yang bernama Amni, saya sebut menjadi Auni. Saya juga terpaksa menunjuk cari ke arah murid yang saya hendak panggil untuk menjalankan aktiviti. Komunikasi antara saya dengan murid agak terjejas akibat daripada tidak dapat menghafal nama murid. Ada murid-murid yang tidak tahu saya memanggilnya. Mereka ingatkan saya sedang menuju cari ke arah kawan-kawan mereka. Kelemahan yang kedua ialah ketepatan masa. Pengajaran yang berkesan perlu menepati masa supaya aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Daripada hasil pemerhatian saya ke atas rakaman video, saya dapati masa yang digunakan oleh saya tidak serasi
dengan RPH yang telah saya tulis. Misalnya, aktiviti membaca perkataan dan memadamkan gambar haiwan agak cepat selesai. Manakala aktiviti mencari perkataan tersembunyi mengambil masa yang lama berbanding dengan masa yang saya rancangkan. Kelemahan yang ketiga ialah kawalan kelas yang lemah. Saya dapati ada murid yang bercakap semasa menjalankan aktiviti. Semasa saya meminta murid-murid menghantar lembaran word search, keadaan agak tidak terkawal. Ada murid yang berebut-rebut untuk menghantar tugasan sehingga kan ada kertas yang terjatuh ke lantai dan saya terpaksa tunduk dan mengutipnya. Sekiranya saya diberi peluang untuk mengajar buat kali kedua, saya akan melakukan penambahbaikan supaya pengajaran dan pembelajaran saya lebih berkesan. Antara penambahbaikan yang akan saya lakukan adalah seperti berikut. Yang pertama, saya perlu menghafal nama murid-murid sebelum rakaman pengajaran dijalankan, walaupun saya terpaksa menjalankan kerja hakiki di sekolah berdana yang terpaksa mengajar 8 kelas yang berbeza dengan bilangan murid yang melebihi 100 orang. Dengan ketepatan masa, saya akan merancang dan menggunakan masa dengan lebih efektif. Saya perlu memikirkan aktiviti yang lebih mencabar untuk mengisi masa pengajaran dan pembelajaran. Seperti aktiviti membaca perkataan dan memadamkan gambar haiwan digantikan dengan aktiviti menyusun suku kata, menjadi perkataan, nama haiwan dan seterusnya memadamkan kepada gambar haiwan. Manakala aktiviti word search digantikan dengan aktiviti mengisi silang kata yang lebih mudah, bersesuaian dengan masa yang dirancang dalam RPH. Yang ketiga, saya perlu bersikap lebih tegas dalam mengawal disiplin murid-murid supaya murid-murid dapat belajar dengan baik, seperti memberikan amaran dan meminta mereka yang suka bercakap memberikan jawapan. Tidak dapat dinafikan saya memang lalai sehinggakan saya tersilap anggap bahawa saya sedang mengajar murid-murid tahun 6. Saya sepatutnya bergerak ke setiap kumpulan untuk mengutip lembaran word search dan bukannya meminta murid-murid hantar ke hadapan. Dengan ini, mungkin kejadian kertas terjatuh tidak akan berlaku. Dengan sikap tegas, saya yakin suasana bilik belajar akan menjadi lebih tenang dan pembelajaran akan menjadi lebih bertambah bermakna dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.